lama belajar bab ni. Dapatkan daripada tahun atas kitab Syekh Osman Putus State. Kitab tu Putus State. Dia ada dua tu. Dia ada dua jenis. Satu apa? Mawar. Yang kedua tentang mustahadhah bagi orang nifas. Dia ada dua. Carilah, tanya ke atas. Putus State. Kedai ada dah? Tak ada lagi. Murah je. Putus State, walaupun kita tak baca semua, tapi akan ambil juga beberapa fawaid daripada kitab tu. Bila kita belajar bab haid ni, dia melibatkan kira. Tetapi untuk kira dia tidak perlu pun matematik tinggi, tak perlu pun. Tak perlu. Matematik biasa je. Cumanya cara kita boleh menguasainya, kita perlu hafal dan faham formula dia dan aturan pengiraannya. Kalau kita tidak belajar dengan cara memahami formula dan aturan pengiraan, maka jadi serabut. Faham? Jadi serabut. Serabut tu maksudnya bila ada sesuatu surah berkaitan dengan haid, dia tidak tahu apakah formula yang patut dia pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Faham? Tapi kalau dia tahu formula, maka dia dapat memilih formula yang sesuai untuk masalah yang sedang dibentangkan. Faham? Jadi barulah kita belajar tu secara sistematik. Kalau tak, kita tak boleh nak pegang. Dia tak tahu, tak tentu hala dia punya masail dia. Faham? Dia tidak perlu pun kepada matematik aras tinggi, sekolah menengah, tak perlu. Algebra, faham? Tak perlu. Soalnya baca. Apa ini disebutnya qamariyatan taqriban. Kurang-kurang umurnya haid adalah 9 tahun. Bulan qamariyah lebih kurang. Aqallu sinil haid. Ini masalah pertama. Jadi kamu boleh bilang ada berapa masalah dibincang, masalah tajuk besar. Okey, tajuk besar pertama, umur minima yang mungkin satu orang perempuan berhaid. Umur minima. Bila sebut je perkataan umur minima, maknanya kalau darah keluar daripada seseorang perempuan bawah daripada umur minima yang bakal kita pelajari kelak, maka darah tu bukan haid. Faham? Umur minima yang mungkin untuk keluar haid. Sekira-kira kalau keluar kurang daripada itu, maka ia bukan haid. Jadi kira damu fasad. Berapa? 9 tahun. 9 tahun. Lagi baca terus. Kalau ra'at iddama qabla 9 tahun qamariyatan taqriban. Qamariyah takriban. Jadi ada berapa poin di sini? 9 tahun qamariyah takriban 3 poin. Jadi bila menghafal sekurang-kurang umur imkan haid 3 poin. Dia 9 tahun, tapi bukan masihi, qamariyah. Nombor 2. Yang ketiga takriban. Takriban ni lebih kurang. Lebih kurang tu maksudnya kalau kurang beberapa hari dimaafkan. Apa maksud dimaafkan? Masih boleh dihukum sebagai haid. Faham? Walaupun tak sampai lagi 9 tahun tepat, beberapa hari kurang, akan diterangkan berapa tu hari tu, maka ia masih dikira haid.
Untuk rajah kamu rujuk buku Sa'ad Mansur lah. Semua ada rajah sempurna. Bila sebut 9 tahun, maksudnya 9 tahun berdasarkan hari lahir. Bukan 9 tahun berdasarkan kiraan uruf ni. Orang dia bulan 11, dia punya birthday dia. Ni masuk bulan 1 2021 dah pindah umur dah. Kan? Biasa orang sebut gitu kan. Masuk je tahun baru, dia dah pindah umur. Maksudnya kalau setahun lepas dia 8 tahun, masuk je 2021, dia dah 9 tahun. Sebenarnya belum. Betul-betul tepat bulan 11 lah, birthday. Itu kalau kita kira pakai Masihi. Kalau kita kira pakai Hijri, berapa? 23 Rejab, 29. Berapa saya? 3 Rejab. Hijri. Jadi maknanya berdasarkan hari lahir. Jadi bila kita nak buat kiraan, biasanya orang bila sebut perkataan 9 tahun, dia terus rujuk kepada tahun Masihi. Maka kena betulkan dalam bab haid, kita kena lihat berdasarkan tahun Hijri. Jadi bila tahun Hijri, kalau tahun ni dia 8 tahun, mungkin tahun Hijri dia 9. Faham? Dia 9 dah. Oh, dia kata anak saya belum 9 tahun, tapi darah dah keluar. Maknanya bukan darah haid lah. Rupanya yang dia masukkan belum 9 tahun tu ialah kiraan Masihi. Sedangkan Hijri sudah sampai dah 9 tahun. So kena kira Hijri. Jadi macam mana dia nak tahu Hijri? Dia pun tak catat. Dalam surat beranak pun tak ada 2 tarikh, 1 tarikh je. Sekarang kita ada apps yang boleh tukar daripada tahun Masihi kepada Hijri. Check lah, masing-masing check. Tahu tak tahun Masihi berapa? Hijri? Tak tahu. Tahu? Berapa? Jamadil Akhir. Tahu tak? Tak tahu. Siapa tahu? Tahun Hijri dia, tarikh lahir. Tak ada. Sikit je. Sepatutnya kita sambut birthday tu tahun Hijri. Masih. Betul tak? Kalau sambut birthday lah. Maka kiraannya ialah tarikh lahir. Kita ambil lah satu orang itu, tarikh lahir dia pada tarikh 23 23 Sya'ban. Dan dia lahir pada pukul 12 tengah hari. Contohnya kan. Bila sampai 12 tengah hari dan 23 Sya'ban, barulah dia dikira umur 9 tahun. So tahun tu lah. Daripada situlah barulah kita boleh tahu. Kalau darah dia keluar selepas itu memang jelas lah, itu darah haid. Kalau darah tu keluar sebelum tu, kita nak tengok keluar awal berapa hari daripada birthday dia. Sebab dia takriban kan, akan dijelaskan. Macam? Ini pelajaran apa ni? Pelajaran apa ni? Oh, takrib. Memang ustaz kata tak payah padam eh? Ustaz bagi wasiat, jangan padam, bahaya. Kau macam mana? Ada wasiat seperti itu? Tak ada. Berapa hari dah tu? Baru 2 hari je. Semalam aku tulis. Okay. Dimaafkan. Tak tulis habis lagi. Tak sempat salin. Tangkap gambar pakai handphone. Tak payah tulis. Betul tak? Tangkap gambar. Snap. Rendah je sekarang. Tak ada handphone? Tak ada? Okey. Baca. Falau ra'atid damah. Falau ra'atid damah qabla tamami tis'i bima la yas'u haydan. Itu dhabit dia. Kenapa dhabit ni? Takriban itu adalah dia melihat darah. Baca. Maka jikalau Bima la yas'u, dengan masa yang tidak melebihi oleh ia meluasi, mencukupi. Akan haid dan suci, maka dia adalah haid. Jadi kalau dia tengok dah ini untuk dipanggil dhabit takrib. Takriban tu dia punya dhabit apa? Lepas kita belajar refer rajah.
buat sendiri. Usaha. Benda tu manfaat banyak kan. Waktu belajarlah usaha. Tak faham, fikir lagi. Latih sampai boleh. Kalau dia melihat darah dalam tempoh masa yang tidak meluasi, maksudnya masa tu antara birthday dia dengan darah tu keluar sebelum tu tidak cukup untuk sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid. Faham? Bima la yasa'u. Bima la yas'u haidan wa turan. Faham? Haidan maksudnya sekurang-kurang haid. Haidan maksudnya aqallal haid, tuhran aqallat tuhri. Aqallal haid 24 jam, aqallat tuhri 15 hari. Campur dua tu berapa hari? 16 hari. Maksudnya kalau darah keluar daripada birthday dia tadi tu 23 Syaban, keluar sebelum tu, dalam tempoh masa kalau nak iktibar dengan hari birthday dia tu tak cukup 16 hari, maka darah tu haid. Faham? Kalau darah dia keluar dalam masa 16 hari ke atas, 16 hari sebelum, 17 hari sebelum, 20 hari sebelum, itu dipanggil darah dia keluar dalam tempoh jarak antara keluar dengan birthday lebih mencapai 16 hari ataupun lebih. Faham? Maka darah itu bukan haid. Dipanggil damu fasad. Faham tak? Damu fasad ke damu istihadah ke, ada ikhtilaf lah. Tak ada, dia tak ada kesan. Sebab tu kita tak nak bincang panjang sangat. Panggil nama je beza, hukum sama. Darah haid ke, darah istihadah ke, damu fasad. Daripada ulama bezakan damu fasad ni adalah darah yang keluar belum sampai lagi waktu haid. Maksudnya dia belum sampai umur 9 dah keluar darah, maka dia panggil damu fasad. Tapi kalau darah yang keluar melebihi waktu dalam tempoh-tempoh hari haid, hari umur haid, maka dia panggil dam istihadah. Okey? Jadi kamu dah boleh buat contoh sendiri je. Kalau saya bagi soalan kan, matematik dia. Satu orang tu birthday dia 25 Syaban. Kita ambil lah pada 12 setengah hari. 25 Syaban kan. Jadi darah dia keluar pada bila? Tadi saya sebut apa Syaban ni? 25 Syaban. Kan? Jadi darah dia keluar pada 1 Syaban. Senang je soalan ni. Jadi darah tu haid ke tak? Bukanlah. Bila bagi jawapan bukan, kena bagi tahu sebab. Sebab maksudnya kita pakai formula apa? Kita pakai formula ataupun dhabit yang telah disebutkan tadi. Iaitu kalau darah itu dia keluar awal daripada birthday itu 16 hari ke atas, maka darah itu dikira sebagai bukan haid, istihadah ataupun damu fasad. Faham tak? Kalau darah itu contohnya dia 25 Syaban birthday dia, darah tu keluar pada 15 Syaban. 15 Syaban. Darah tu darah haid tak? Darah haid kan? Sebab tolaklah 15 Syaban dengan 25 Syaban. 25 tolak 15. 10. Tapi kalau nak kira lebih tepat lagi, kita kira dia keluar darah 15 Syaban tu pukul berapa? Contohnya pukul 12 juga. Jadi 12 15 Syaban sampai 12 25 Syaban. Itu berapa? Berapa hari? 10 hari. Tepat 10 hari. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 10 hari. 10 hari. Oh, dia sebab darah itu keluar dalam tempoh 10 hari awal. Formula dia, kalau darah itu keluar tempoh yang mana tidak meluasi masa sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci, iaitu 16 hari, maka darah itu adalah darah haid. Wa ala hadha faqis, kias sendiri. Tetapi dia ada furuk dia. Tak begitu kita tak payah belajar furuk dulu, belajar yang basic dia. Kemudian
أو بما يسعهما فلا. Au bima yas'uma fala. Itu muqabil dia. Lawan dia. Ataupun keluar bima ai fima, pada tarikh, pada waktu yang meluasi oleh waktu itu akan kedua-duanya sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci 16 hari ke atas. Maka fala. Fala maksudnya apa? Fala apa? Fala apa lafaz Arab dia? Fala apa takdir dia? Fala yang tadi apa? Bima yas'uma dia kata apa? Bima la yas'uma? Ha? Fa wa haidun. Jadi yang ni apa? Fala yakunu haidan. Seterusnya وأقله زمنا يوم وليلة أي قدر ذلك. Nampak tak? Ini masalah pertama. Masalah pertama. Ini tajuk besar yang kedua lah yang lepas ni. Yang ni settle dulu. Faham tak? Ini mudah aja. Sepatutnya tak ada benda yang kita tak boleh nak faham. Kalau yang masalah pertama, mudah je. Bila disebut tak apa, itu nanti ke depan. Dia ada furuk kepada masalah ni, kita akan sebutkan. Okey, masalah kedua. Masalah kedua sekurang-kurang haid. وأقله زمنا يوم وليلة أي قدر ذلك متصلا كما يؤخذ ذلك من مسألة تأتي آخر الباب. Dan sekurang-kurangnya haid dari segi masa adalah 1 hari 1 malam. Iaitu kadar demikian hal keadaan berhubung. Seperti Kadar demikian hal keadaan berhubung. Maksudnya 1 hari 1 malam itu kalau dia keluar berhubung. Berhubung apa? Bersambung. Faham? Kalau dia keluar tak bersambung-sambung, kadar itu juga. Seterusnya seperti mana difahami daripada demikian akan demikian daripada masalah yang akan datang pada akhir bab. Sebelum kita masuk istihadah, ini adalah masalah yang dasar dalam haid yang kita dah belajar pun dalam Safinah pun dah dibagi tahu sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, ghalibnya berapa. Itu benda paling basic sekali. Tetapi ia akan membantu untuk kita memahami masalah istihadah. Istihadah pun asas kepada ni juga. Faham? Cuma macam mana kita nak gayakan tu, kalau ulama tak bagi tahu, kita pun tak boleh nak fikir, otak tu tak sampai cara nak menyelesaikan masalah tu. Tajuk besar yang kedua sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid. Seperti mana kamu maklum dalam Iqna' pun telah disebutkan kaedahnya dalam mazhab Syafi'i, bila sesuatu perkara tidak ada rujukan segi syarak, maka dia akan kembali kepada uruf. Faham? Oleh kerana bagi Imam Syafi'i tidak ada hadis-hadis yang makbul dalam pengiraan sekurang-kurang haid, sebanyak-banyaknya tak ada. Maka untuk mendapatkan kiraan ini, maka kita kena rujuk kepada apa? Kepada istiqra'. Maka telah dilakukan kajian lapangan istiqra' untuk melihat realiti. Sebab haid ni benda realiti. Dia bukan benda perintah Allah. Bukan Allah perintahkan kamu hukum syaraknya begini. Tak. Dia realiti. Realiti perempuan keluar darah. Maka atas dasar melihat pada perkara ini, maka telah dibuat kajian lapangan, survey, dan inilah hasilnya seperti yang ada dalam kitab kita. Maksudnya mabna ataupun mustanad kepada masalah haid ni adalah istiqra'. Istiqra' ni salah satu sumber hukum. Kamu belajar dalam kitab usulul fiqh, salah satu sumber hukum adalah disebut sebagai istiqra'. Itu segi ringkas berkaitan dengan pendalilannya. Maka sekurang-kurang haid adalah 1 hari 1 malam. Jadi bila disebut perkataan 1 hari 1 malam tu, dia jadi syubhat. Faham? Syubhat apa maksud dia? Bila kita sebut 1 hari 1 malam, benda tu mestilah muttasil kan. Baru panggil 1 hari 1 malam. Sebab itu dalam syarah disebut, maksudnya kadar 1 hari 1 malam. Kadar 1 hari 1 malam berapa? 24 jam. 24 jam ni zaman Nabi tak ada. Ini dipanggil kiraan sa'ah falakiyah.
Tak kisahlah zaman Nabi tak ada sebutan tu, ataupun di kalangan Arab tak sebut, tapi Ajam dah sebut dah. Tak ada masalah. Ada orang tanya, ada ke Nabi sebut 24 jam? Tak perlu pun Nabi sebut. Sebab hari ni kan, daripada awal penciptaan langit dan bumi, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas, tak perlu. Maksudnya wakilnya 24 jam. Tapi katanya sekarang ni satu hari dah kurang 24 jam. Sebab putaran bumi ni dia lebih laju daripada biasa. Ini bukan lawak ni, betul. Jadi satu hari dah kurang 24 jam. Ini dalam istilah, dia panggil sa'ah. 4 jam ni sa'ah falakiyah. Faham? Dia kira darjat. Darjat, pakai darjah. Okey? Tak apalah tu. Bila sebut sebut satu hari satu malam, maka dia akan syubhat. Maksudnya darah tu mesti kena keluar musalsal. Seperti mana sekarang ditashkil supaya ada jemaah musalsal. Sebelum jemaah pertama tangguh, jemaah kedua dah keluar musalsal. Maka darah tu dia mesti musalsal, muttasil tadi ibarat tu. Kalau tidak maksud kalau tak dapat musalsal satu hari satu malam, dia bukan haid. Jadi untuk menghilangkan waham itu, maka di dalam syarak dia kadar. Maksudnya satu hari satu malam tu kalau darah tu keluar muttasil, musalsal. Tapi kalau di muttasil lawan dia mutaqatta', putus-putus. Faham? Kalau darah tu keluar putus-putus, untuk kita hukum darah itu haid, kita perlu pastikan kadar keluar dia itu 24 jam secara bercampur. Secara apa? Campur. Hari ni punya sikit, hari esok sikit, hari 3 sikit, campur-campur berapa? Faham? Kalau cukup 24 jam, maka dia juga adalah darah haid. Faham? Darah haid. Maknanya perempuan tu tak normal lah kalau dia keluar putus-putus macam tu. Normalnya dia keluar hari mula keluar banyak-banyak, dia akan musalsal. Sehari pun dah cukup dah untuk dia dapatkan sekurang-kurang haid kan. Tapi ada juga perempuan yang mana tidak begitu. Faham? Okey. Jadi yang pentingnya 24 jam, satu hari satu malam maksudnya 24 jam. 24 jam yang dimaksudkan kadar. Dia tak syarat straight. Dia muttasil atau mutaqatta'. Faham? Bila mutaqatta', kita kena jumlahkan. Kita kena apa? Jumlahkan. Dan syarat darah yang putus-putus itu akan dihukum sebagai haid. Syarat dia hendaklah keluar dalam tempoh 15 hari. Faham? Maksudnya darah yang terputus-putus yang dicampur sehingga berjumlah 24 jam itu hendaklah apa? Hendaklah keluar ataupun sempurnanya 24 jam itu dalam tempoh 15 hari. Tapi kalau kita nak dapat jumlah 24 jam tu setelah campur jam-jam yang sehingga melebihi 15 hari, maka darah itu bukan darah haid. Faham? Darah itu bukan darah haid. Okey? Yang ni faham kan? Sekurang-kurang haid. Ini asas ni. Daripada pemahaman ni kita boleh pecahkan furuk-furuk yang lain. Terputus ataupun tak putus, kamu buat sendiri ya Rajah. Ataupun tengok Ustaz Mansur punya Rajah. Terputus-putus tu bagi beberapa surah. Kita boleh bagi 10 surah, 100 surah, banyak surah boleh bagi. Tapi dia tak keluar daripada sama ada kita kata putus-putus tak cukup, putus-putus cukup, putus-putus cukup dalam 15 hari, putus-putus cukup tapi lebih 15 hari. Faham? Okey. Kita ambil satu contoh furuk. Satu orang perempuan, dia keluar darah. Baru hari pertama keluar. Dia keluar darah 5 jam berhenti. Tak ada darah. Tak ada darah. Contohnya keluarnya pagi tadi kan. Ni sebelum Zuhur ataupun pukul 2 ni habis. Tak ada, kering. Kena tahu juga dhabit, apakah yang dimaksudkan darah kering. Dhabit dia ataupun ta'rif dia, syarahan dia. Tapi walhasilnya putuslah, diguna perkataan dalam bahasa inqita'. Putus. Jadi apa dia nak kena buat? Arif? Nak kena buat apa? Nak buat apa ni? Kamek nak kena buat apa? Simon dia tahu Sarawak.
Tak, memang dah pasti. Kita tunggu sehingga kalau ada darah keluar lagi dia campur dengan bagian tersebut. Sekarang darah tak keluar sekarang ni. Sekarang ni. Pukul 2. Ini hari pertama keluar. 5 jam lah kalau kira sampai pukul 2 ni 5 jam. Tempoh dia. Jadi sekarang ni tak ada kering. Apa maksud inqita'? Wa yasalunaka 'anil mahid qul wa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Faham? Yang kamu dekati mereka sehingga mereka suci. Suci itu maksud inqita'. Faham? Fa idza tatahharna, bila mereka telah mandi baru kamu boleh mendatangi mereka. Apa maksud bila sebut darah perempuan itu telah putus? Dia maksud putus ni bukan maksudnya dia dekat lampin wanita dia tu tak ada darah. Dia check, oh tak ada. Maksudnya darah dah kering. Tak. Itu kan maksud dia. Maksud darah dia dah putus adalah apabila dia memasukkan kapas. Dia masukkan kapas ke dalam kemaluan dia dan dia keluarkan balik putih. Maksudnya masukkan putih, keluar putih. Itu maksudnya dah putus. Faham? Dah inqita'. Sebab darah haid kalau waktu iqbal dia, waktu awal dia banyak lah. Jadi akan ada dekat dia punya lampin tu. Tuala lampin pula. Tuala wanita. Dan kalau dia dah hujung-hujung tak ada keluar. Dia tak perlu pakai pun tuala wanita tu. Tapi kalau dia masukkan kapas, itu yang dhabit ulama kata, dengan memasukkan kapas ke dalam dan keluar dan dia tak berubah warna dia, keruh pun tak ada, maka dia sudah berhenti. Ni sekarang ni dah berhenti ni macam tu lah surah dia. Pukul 2. Sekarang ni nak buat apa? Buat apa? Kalau okey, kita undur sikit belakang. Apabila satu orang perempuan dia lihat darah keluar, minit pertama, maka apakah yang perlu dibuat? Memastikan dirinya tidak berada pada perkara yang dilarang. Tidak melakukan. Tidak melakukan. Maksudnya bila darah keluar aja, walaupun kita tak tahu darah ni nak keluar berapa lama, kita tak tahu. Bukan kita lah, mereka. Mereka tak tahu berapa banyak. Tapi dia punya kaedah dia dalam fiqh ni, bila darah keluar je perempuan tu hukum dia haid. Buat bahasa sekarang. Akan datang mungkin tak. Tiba-tiba tak cukup 24 jam, mungkin. Tapi mungkin kita tak pakai ni, kita pakai yang sekarang. Bila darah keluar je, dia hukum diri dia haid. Bila dia hukum dirinya haid, maka apa? Dia memastikan dirinya. Maka dia jangan buat perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang haid. 8 perkara tersebut. 5 jam lepas berlaku pada perempuan ni. Kemudian pukul 2 berhenti. Jadi apa tanggungjawab bagi perempuan bila darah haid dia berhenti? Tadi kan bila keluar kan dia tahu kena buat apa kan? Buat masa sekarang dia tinggalkan semua perkara yang dilarang. Tiba-tiba pukul 2 berhenti. Berhenti dengan erti kata yang sebenar. Tak jawab lagi. Duduk. Takkanlah bila orang Sarawak tanya cakap kami tahu. Kami tak tahu. Nak kena buat apa ni sekarang? Nak kena putuskan sekarang. Apa dia tadi? Jawab macam mana? Dia hukum sementara darah fasad. Okey, kalau dia hukum darah fasad, maka dia punya soalan ni apa dia kena buat lah. Dia apa dia kena buat tu bergantung kepada apa hukum darah dia. Faham?
Dia kena bila kita belajar haid, kena sebut betul-betul ayat dia. Apa yang dia kena buat? Untuk tahu jawapan tu, kena tahu apa hukum darah tu. Kalau darah tu hukumnya haid, kita tahulah apa dia kena buat. Faham? Kalau darah tu kita hukum bukan haid, kita tahulah apa dia kena buat kan. Kena hukum, kena buat. Tapi dia tanya soalan tu, apa yang dia kena buat? Nanti yang tak jawab lah. Apa dia kena buat? Dia kena buat begini kerana. Bukan dia punya jawapan dia, kita hukum darah ni. Bukan, dia tanya apa dia kena buat. Bukan dia tanya apa hukum darah ni. Jawab je tak apa, bagi tahu je, bukan nak ada apa pun. Nak dengar apa jawapan tak? Oh, dia tunggu 24 jam. Okey. Itulah jawapan. Itu jawapan, tapi benar tak benar tu bab lain lah. Okey. Duduk. Maksud dia kata apa? Bila darah tu berhenti lepas 5 jam, perempuan ni adat dia 7 hari darah keluar. Bulan-bulan sebelum ni 7 hari. Tiba yang ni 5 hari berhenti. Jadi apa dia kena buat? Dia formula dia senang je. Bila keluar darah dalam tempoh, kita hukum haid. Bila darah berhenti, kita hukum dah berhenti. Faham? Dia tak perlu tunggu. Tak ada, tunggu 24 jam tak ada. Faham? Bila darah keluar dalam masa, maksudnya masih dalam lingkungan 15 hari, itu masuk dalam masa, dia hukum haid. Bila berhenti, dia hukum dah berhenti. Bila dia dah berhenti, dia buat macam orang yang dah berhenti darah, kena buat apa? Orang yang dah berhenti darah kena buat apa? Kena apa? Menunaikan kewajipan dia. Apa kewajipan dia? Yang pertama, mandi. Faham? Fa idza tatahharna, mandi. Apa kewajipan dia? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Ah, jadi bila darah berhenti, maka dia berkelakuan seperti orang berhenti darah. Orang yang berhenti darah ni dia kena buat apa? Tadi kita dah jawab soalan kan. Orang yang keluar darah dalam hari, dia kena buat apa? Yang ni dia berhenti darah. Kena buat apa tadi kata? Kena mandi. Lagi? Siapa jawab? Maksudnya dia wajib mandilah secara mutlak, tanpa tafsir. Ah. Ah? Tak wajib mandi. Tak wajib mandi ni untuk siapa ni? Yang tadi tu. Orang tadi tu yang keluar 5 jam tadi. Okey, kenapa? Apa formula dia? Mustahil ni. Oh, guna kaedah tu. Ihtimal haid, ihtimal istihadah, maka kita ambil istihadah. Itu lebih ihtiyat. Bukan ambil haid lagi ihtiyat. Ha? Haid tak wajib solat. Dia wajib mandi tak? Tak wajib mandi. Mana tahu yang tu haid? Ihtiyatnya mandilah kan? Ha? Tak boleh kita jawab macam ni. Dari segi mandi dia ambil haid, dari segi solat dia ambil istihadah. Ihtiyatlah dua-dua sekali. Kita cover dua belah pihak. Ada dalam bab haid memang ada macam ni. Dalam bab ni kita buat dia macam haid. Dalam bab ni buat macam istihadah. Nanti dalam bab mutahayyirah, dalam bab sanalah. Jadi bila satu orang perempuan keluar darah, kemudian berhenti, yang pertama kita jangan mengikut kefahaman yang tak betul. Yang dimasyhurkan, dia kena tunggu 24 jam. Tunggu dulu. Dalam tempoh 24 jam kalau tak keluar juga, baru dia mandi. Contohnya lah, baru dia solat. Itu tak ada. Tak ada ibarat yang menyebut seperti itu. Tak betul. Faham? Jadi bila darah dia berhenti, soalan pertama yang kita kena jawab, dia kena mandi ke tak mandi? Sebab asalnya bila darah berhenti, nak solat kena mandi dulu. Faham? Kena mandi dulu baru boleh solat. Kalau tak mandi, macam mana solat kita sah? Tapi adakah dia kena mandi ataupun tak mandi? Dia punya formula dia, darah yang keluar tu berapa banyak dah keluar. Faham? Kalau darah tu, darah yang telah keluar sebelum ni, sebelum berhenti ni, kurang daripada 24 jam, maka dia tak perlu mandi. Faham? Kalau darah yang keluar telah sampai 24 jam, maka dia kena mandi dulu baru sembahyang. Maksudnya jawapan dia ada tafsil. Kalau tanya secara umum lah. Kalau tanya secara khusus soalan tadi, maknanya dia tak perlu mandi. Sebab tadi kita telah surahkan bahawasanya darah itu baru 5 jam. Faham? Aqallul haid 24 jam. Sekarang ni baru 5 jam, bukan haid lah. Buat masa sekarang. Buat masa sekarang kita hukum dia bukan haid. Bukan haid. Maka dia darah fasad ataupun darah istihadah. Faham? Okey, dia semayang. Hari kedua semayang, ketiga. Hari keempat darah keluar balik. Keluar balik. Hari keempat daripada hari pertama tadi. So bila darah keluar balik, dia kena buat apa? Darah keluar balik, dia kena buat apa? Darah keluar balik, dia buat seperti orang yang keluar darah. Tadi kan sebut, kalau keluar darah je stop. Tinggalkan semua benda yang dilarang atas orang yang haid. Darah tu keluar. Darah tu keluar straight sampailah 20 jam.
Contoh. Lepas tu berhenti balik. 20 jam berhenti. Ni berhenti juga. Tadi berhenti kan? Berhenti. Sekarang ni dia nak kena buat apa? Darah berhenti. Dia kena buat apa? Dia kena mandi. Faham? Dia kena mandi. Dia kena mandi wajib. Sebab apa dia kena mandi wajib? Pakai formula tadi. Kalau darah berhenti dan darah yang telah keluar 24 jam ke atas, maka kena mandi. Baru boleh semayang. Kalau tak, semayang tak sah. Faidah tatahharna, bersuci. Mandi. Okey, dia kena mandi dan dia kena semayang. Dia tak boleh tunggu. Tak boleh. Dia tak boleh tunggu dengan alasan dia ni punya adat. Memang jenis putus nanti lepas 20 jam datang balik. Dia tahu memang macam tu. Jadi baik dia tak payah mandi. Contohnya, baik tak payah semayang sebab dia akan tak. Itu untuk bulan lepas. Bulan ni tak tentu lagi. Tak semestinya bila bulan lepas macam tu, bulan ni pun sama kan. Maka dia bukan tukang tilik. Dia buat apa yang sekarang. Kita tak cerita akan datang. Sekarang dulu. Haid tu memang kaedah macam tu. Okey, pada hari keempat tadi kita kata darah berhenti kan, dia mandi. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, dia kan semayang. Dia semayang. Maka semayang tu macam mana? Semayang tu macam mana? Itu nanti bab dia. Semayang itu ternyata tidak sah. Faham? Semayang tu ternyata tidak sah. Kalau dia puasa, tak sah juga. Atas kaul ada 2 kaul. Okey? Jadi itu beberapa masalah yang seputar sekurang-kurang haid. Yang asas. Tak dicampur dengan isu istihadah. Jadi ini semua formula asas yang sepatutnya dah faham dah. Yang basic. Sekurang-kurang haid. Bila darah keluar apa perlu buat? Bila darah berhenti apa perlu buat? Darah keluar tadi dia ada tafsir tu. Kalau dia keluar dalam tempoh haid. Bila masuk dalam tempoh haid tu, maksudnya kalau segi umurnya dah 9 tahun ataupun lebih kurang. Itu masuk dalam tempoh haid. Kalau contohnya tadi darah keluar umur dia baru 8 tahun. Jadi tak adalah apa-apa sebab darah tu bukan darah haid. Sebab itu kita kata orang yang mana kena tinggalkan larangan-larangan haid tu kalau darah tu keluar dalam tempoh haid. Dalam tempoh haid tu maksudnya segi umur satu, segi masa. Maksudnya dalam lingkungan 15 hari. Faham? Kalau darah tu keluar lebih daripada 15 hari, maka secara umumnya dia adalah istihadah. Secara umumnya dia adalah istihadah. Kerana bila darah berhenti, dia tengok berhenti setelah keluar beberapa hari. Setelah keluar 24 jam mandi baru semayang. Setelah keluar kurang 24 jam dia terus semayang, tak perlu. Dia tak wajib untuk mandi. Faham? Lagi apa? Wa aktaruhu 15 yawman bidayaliha wa illam yattasil akhdan min al-mas'alati al-atiyati. Dan sebanyak-banyaknya yang baik adalah 15 hari, 15 malam. Walaupun tidak bersambung oleh ia, walaupun tidak berhubung oleh ia Sambung. walaupun tidak bersambung oleh ia haid. Bersambung-sambung oleh ia haid. Kerana mengambil daripada masalah. Ada 2 kali disebut perkataan ni. Mengambil masalah yang akan datang. Tadi kan, orang tadi tu bila hari keempat darah datang balik kan, 20 jam. Maka kemudian darah tu berhenti. Kemudian tak keluar dah sampai 15 hari. Maka dia tu pada bulan tu telah haid berapa hari? Dia telah haid berapa hari? Berapa?
Qadir. Ha? Oh. Ulang sekali lagi ya. Okey. Satu orang tadi, perempuan tadi tu, hari pertama 5 jam. Kemudian hari keempat keluar balik 20 jam. Kemudian berhenti, kemudian tak keluar dah. Jadi dia pada bulan tu dikira telah keluar haid berapa hari? Satu hari. Okey, lain? Berapa hari? 4 hari. Sebab yalah. Itu bukan sebab. Itu hantar kira. Sebab apa kira macam tu? Darah keluar 24 jam je. Kenapa kira 24 hari? Faham? Hantar punya sebab apa? Kenapa kira sehari? Dia ikut jam. Darah tu keluar 24 jam, sehari lah. Gitu. Walaupun terputus-putus. Maksudnya yang melengkapkan 24 jam tu hari keempat. Hantar? Tarik balik. Sekat parlimen ni tarik balik. Maksudnya 24 jam lah. 4 hari. 4 hari. Sebab kita beritahu sebab. Barulah kita belajar haid tu dia lekat. Bukan kita hafal je, so kita tahu sebab. Faham? Sebab tu maksudnya formula dia lah. Kira macam tu sebab apa? Formula apa pakai? Biasakan dengan macam tu, jadi kita lebih cepat memahami dia. Okey. Selama mana darah tu keluar? Darah keluar 4 jam je. Jadi tu yang disebut masalah yang akan datang. Dan dia ada kaitan yang baru baca ibarat tadi. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari walaupun tak bersambung. Contoh kan, dia ni nak dapat 24 jam tu campur dalam masa 15 hari baru cukup 24 jam. Contoh, 1 hari 2 jam je. Tapi dah 30 kan. Buatlah apa-apa kiraan yang mana 24 jam tu runcit-runcit campur dalam tempoh 15 hari baru cukup 24 jam. Maka kita panggil dia ni keluar darah pada bulan tu 15 hari. Tu dia kata walaupun tidak bersambung, tetap kita panggil 15 hari. 15 hari ni bukan maksudnya darah yang dicampur itu 24 jam kali 15. Dia punya masa dia. Barulah orang ni dipanggil telah melebihi sebanyak-banyak haid. Tak. Tu dia kata nak bagi tahu tu. 15 hari maksudnya hari. 15 hari tu memang hari. 24 jam adalah kadar 24 jam. Beza kan? Faham? Dalam haid ni 15 hari maksudnya memang hari, tarikh. 24 jam maksudnya kadar. Kadar bukan maksudnya 24 jam satu hari satu malam. Faham kan? Beza. Dan dia punya punca dia masalah yang akan datang. Dia panggil masalah laqat dengan masalah sahab. Ataupun tajuk yang besar dia. Ini kita akan belajar lagi sekali, tapi sebagai permulaan dia panggil apa ni, at-tuhrul al-muhtawishu bainad damain. Faham? Suci yang ada tengah-tengah antara dua darah. Suci yang ada tengah-tengah antara dua darah haid. Yang tadi itulah. Hari pertama 5 jam kan. Lepas tu tak ada keluar darah. Kemudian keluar balik 20. Itu dia panggil yang tengah tu. Yang tengah tu kita hukum apa? Apa bahasa Arab dia? At-tuhru al-muhtawishu. Bukan tuhru, an-naqa. Dia beza naqa dengan tuhur benda lain. An-naqa'u
al-muhtawishu bainal ad-damain. Haidatain. Tidak keluar darah. Naqak ni maksudnya tidak keluar darah. Tidak keluar darah yang berada antara dua darah yang dihukum haid. Maka tidak keluar darah tu dihukum haid ke ataupun dihukum tuhur. Faham? Suci adalah hukum, naqak adalah yang berlaku. Keluar darah itu dipanggil yang berlaku. Haid itu namanya hukum. Faham? Dia kena bezakan tu. Apa yang berlaku pada perempuan ni? Keluar darah. Apa hukum dia? Darah tu haid. Faham? Apa berlaku pada dia? Tak keluar darah. Apa hukum tak keluar darah tu? Suci. Tu ayat kena betul. Faham? Naqak dengan tuhur. Jadi tak keluar darah yang ada antara dua darah haid tadi, hukum dia apa? Faham? Ada dua pendapat. Dia panggil pendapat laqat dan juga sahab. Pendapat muktamadnya adalah pendapat sahbun. Dia panggil sahab. Borong. Kita borong sekali, kita hukum sekali. So maknanya apa? Suci yang ada tengah-tengah tu pun dihukum sebagai haid. So bila suci tak keluar darah tu, naqak itu dihukum sebagai haid, maksudnya semua tu haid. Semua haid. Daripada hari 1 sampai hari yang dia berhenti last tu, semua tu walaupun tak keluar darah, kita hukum haid. Faham? So bila kita hukum haid, kalau dia ada puasa hari kedua, ketiga, dia puasa ni daripada pagi sampai petang tak keluar darah, kan? Ketiga pun tak keluar. Kalau dia ada puasa, hari keempat keluar darah balik, kan? Maka kita telah hukum hari kedua, ketiga juga haid. So maknanya dia telah berpuasa pada keadaan dia sedang haid. Maka puasa dia tak sah. Puasa dia hukum sebagai tidak sah. Ternyata dia puasa sedangkan dia haid. Segi hukum. Faham? Sebab haid ni adalah hukum. Tak keluar darah pun ada surah kita hukum dia haid. Faham? Tak keluar darah tapi hukum dia haid. Tak keluar darah tapi hukumnya haid. Nanti kita akan belajar keluar darah tapi hukumnya suci. Keluar darah tapi suci. Keluar darah hukumnya suci. Tak keluar darah hukumnya. Jadi sebab itu keluar darah dia ada hukum. Hukum apa? Haid. Kadang-kadang suci, kadang-kadang. Orang istihadah tu suci lah. Faham? Orang istihadah ni suci. Macam tadi lah. Dia keluar darah 5 apa? 5 jam je. Kemudian tak keluar langsung sampai habis. Tak keluar langsung. Tak ada 24 jam tak dapat. Jadi hari-hari yang dia keluar darah tu sebenarnya adalah suci, bukan haid. Faham? Keluar darah hanya dihukum haid kalau dapat minima paling kurang 24 jam. Kalau tak keluar darah tapi hukumnya suci ataupun istihadah. Istihadah itu suci lah. Faham? Tak keluar darah ada surah dihukum sebagai haid. Keluar darah ada surah dihukum sebagai suci. Itu dah berapa banyak dah tu muzakarah kan. Ni kena faham ni sebab nanti kat depan ada lain pula yang kita akan pelajari. Wallahu a'lam.